Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ya Mati Al-Fadil Tuan Imam selaku pengurusi majlis kita pada malam ini, yang dihormati Ustaz Abdul Jabbar selaku pengarah program, yang sekarang ni orang tak kenal ustaz dah, dia orang panggil imam muda, dia tak akan tua dah tu. Yang dihormati Fadil Ustaz pengarah Pusat Islam, semua para pensyarah, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin dan muslimat, adik-adik, mahasiswa, siswi, pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dapat ana bersama dengan para jemaah, khususnya kepada pelajar-pelajar yang baru di Kolej Islam ataupun dikenal dengan nama Kuisas ini, di mana pengembaraan menuntut ilmu adalah suatu kerja yang sangat mulia dan memerlukan masa yang panjang dan kesabaran yang tinggi. Itu di antara kerja kita hari ini. Jadi para pelajar yang telah memilih jawatan sebagai pelajar, tak kira lah di kolej, universiti ke di mana ke, mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar, kerana kita nak mengejar beberapa cita-cita, beberapa harapan, beberapa matlamat yang tinggi di dalam kehidupan kita buat sementara di dunia ini, dan yang lebih tinggi kemuncak daripadanya iaitulah apabila kita kembali kepada Allah untuk meneruskan rihlah abadi ke alam akhirat. Jadi perbincangan kita ini dengan tajuk Isra' dan Mi'raj, bagaimana melihat kepada cara ilmu wahyu ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah dan diberi wahyu untuk disampaikan kepada kita. Bila kita lihat Isra' dan Mi'raj, apa kaitan dia dengan ilmu? Kita kena kembali kepada 1400 mungkin 34 ataupun 36 tahun ke belakang, kerana Isra' dan Mi'raj ini berlaku sebelum hijrah. Ada tak di kalangan pelajar ni yang ingat bila berlaku Isra' dan Mi'raj? Ada yang ingat? Mudah ya jawapan dia, sebelum hijrah. Setahun ataupun lebih kurang selepas kewafatan Sayyidah Khadijah, sebelum Nabi kita hijrah, dalam suasana yang begitu gawat di Mekah, suasana yang begitu dahsyat, dengan kematian dua pembela dalam rumah dan juga di luar rumah. Siapa yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kalau di luar rumahnya, iaitulah bapa saudaranya Abu Talib. Ingat nama ni. Siapa yang jaga Nabi? Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Bapa saudara dia. Ayah kepada siapa? Tak apa dah. Abu Talib ni ayah kepada siapa? Ayah kepada Sayyidina Ali. Kan kita selalu sebut Ali bin Abi Talib. Kalau bulan puasa
tengah tarawih bunyi Ali Abi Talib tu semangat dah tu tak? Sebab apa semangat? Nak habis dah. Tu dah. Dia kira nak habis kan, pasal moral lebih dekat tu kan. Dia kira nak moral kira. Jadi Abu Talib ini bila dia mati, maknanya pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah, di kalangan keluarga yang dekat sudah tidak ada. Kemudian wafat pula Sayyidah Khadijah, isteri dia yang disayangi, meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, tidak ada lagi isteri yang menenangkan keadaan. Di luar rumah tidak ada lagi Abu Talib yang membela. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang memang di bawah perlindungan Allah Azza wa Jalla. Jadi pergantungan dia dengan makhluk yang biasa menjadi kebiasaannya langsung tidak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih begini, Allah SWT ambilnya, bawa dalam peristiwa yang berlaku itu sebagaimana dirakam dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini satu surah, nama dia Isra, iaitulah dalam permulaan juzuk yang ke berapa belas? Coba tengok dalam Quran. Surah Isra ni permulaan juzuk yang ke berapa? Tengok Quran lah. Kalau kita cerita mudah ingat tak? Tapi mudah lupa. Tapi kalau cari sendiri, payah jumpa, mudah ingat. Ini kerja pelajar. Pelajar dia kena banyak mengkaji, banyak menggali. Sebab bila kita cari sendiri, kita akan ingat. Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tengok, Allah Ta'ala sebut satu ayat ni saja, satu ayat ini, tapi ayat lain dah tak ada lagi cerita Isra. Dia ada kaitan dengan cerita Yahudi, cerita Bani Israel, cerita penentangan golongan kafir terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dikekalkan nama surah dengan nama Isra. Kenapa? Kerana Isra ini satu perjalanan yang luar daripada kotak pemikiran manusia pada waktu itu. Ini kalau kita belajar zaman moden hari ini, dia panggil ke depan, benda ni future, benda yang mustakbal, yang tak boleh dipikir di zaman itu. Dan 1400 tahun kemudian Isra, peristiwa yang berlaku itu menjadi satu perkara yang relevan, yang munasabah, yang diterima oleh manusia. Jadi kita kena letak ini, disebut dalam rehlah ini, dia panggil rehlah imaniyah, rehlah nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina. Kami nak memperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan kami, supaya lebih mantap, lebih teguh, lebih kuat keimanan yang memang sudah kuat dalam hati Nabi. Allah kata, Subhana, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi kalau Nabi berjalan, dia pergi Baitul Maqdis saat malam, balik besok pula, ini perkara ajaib. Orang lain naik unta daripada Mekah, daripada Madinah Baitul Maqdis, sebulan perjalanan. Cuba rakam satu cerita. Cerita sahabat Nabi, nama dia Jabir bin Abdullah. Tulis nama ni, nanti ustaz tanya tak jawab lepas ni. Nama apa pelajar? Jabir bin Abdullah. Ustaz kita ni Abdul Jabbar lain, itu Jabir. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Madinah. Suatu hari dia dengar orang beritahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita bersabda, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Manusia ni akan dibangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tidak ada kasut, dan yang laki-lakinya ghurlan, balik semula, tidak bersunat. Jabir orang Madinah, dia kata, menasabah kau? Hadis ini disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku di Madinah tak dengar hadis ni. Ini satu ilmu, bahawa tak semestinya kita mesti dengar semua benda. Walaupun kita duduk di sini, kadang-kadang mungkin kita keuzuran, kita tak mari ke masjid, sedangkan ustaz kita telah ceramah beritahu. Kita tak boleh menafikan satu benda, kata tak ada, aku tak pernah dengar. Kita kata tak dengar tak apa, tapi jangan kata tak ada. Ini dalam bab ilmu.
Contohnya pelajar-pelajar hari ni, bila kita masuk dalam kelas nanti ustaz akan cerita bahawa dalam Islam ini ada pandangan sedemikian, ada pendapat ulama. Dia kata, hei, mana ada, aku tak pernah dengar. Awak tak dengar lain, tapi menafikan adanya benda itu satu perkara. Ini ilmu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata, ajaib wallah, aku duduk Madinah aku tak dengar. Maka dicarinya siapakah rawi yang meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat riwayat mengatakan bahawa hadis ini telah diceritakan oleh Abdullah bin Unais. Sahabat Nabi nama Abdullah bin Unais. Duduk di mana dia? Cari-cari. Abdullah bin Unais berada di bumi Syam. Di mana bumi Syam sekarang? Alhamdulillah, hebat pelajar-pelajar kita, dia boleh tahu Syria. Syria sekarang ini sedang berlaku apa? Peperangan dengan Syiah. Azim hazal kalam. Peperangan yang berlaku di Syria hari ini peperangan aqadi, peperangan dari sudut akidah, kerana pertumbungan di antara Ahlus Sunnah dengan golongan Syiah. Itu cerita lain. Jadi bila dia dengar cerita Abdullah bin Unais berada di Syam, Jabir bin Abdullah mengembara naik unta dia daripada Madinah ke Syam, masiratu syahrin, sebulan perjalanan. Yang kita nak kata tadi, nak kaitkan dengan jarak ini, sebulan pergi ke Baitul Maqdis, balik pula sebulan, tiba-tiba Nabi kita pergi satu malam. Jadi cerita Jabir tadi, bila dia sampai ke Madinah, dia cari Abdullah bin Unais. Orang tanya mana rumah Abdullah bin Unais, dia kata di sana. Jabir pergi. Tiba dia kata bagi salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata, man, siapa? Jabir kata, Jabir. Dia kata Jabir bin Abdullah, maknanya Abdullah bin Unais kenal, ini sahabat. Bila dia dapat riwayat hadis ini, Jabir bin Abdullah balik semula ke Madinah. Pelajar-pelajar muslimin dan muslimat boleh bayangkan, seorang sahabat, as-sahabi al-jalil, mengembara sebulan perjalanan semata-mata nak dapat satu riwayat hadis saja. Bagaimana dengan kita hari ini? Satu masalah yang kita tak tahu, kita pandai juga nak dapat riwayat. Kau tak pandai? Pandai tak? Dia cari nombor telefon ustaz, dia SMS. Dengar cara-cara dia SMS. Dia kata, ustaz, apakah hukum sekian-sekian? Saya nyatakan dengan pendapat ulama dengan dalil-dalilnya sekali. Oh, ustaz kena ni termenung panjang dia. Kau dapat habis 5 sen SMS aku, kau suruh aku duduk satu malam nulis SMS nak jawab sekali dengan dalil-dalilnya sekali. Mana boleh macam tu? Ini zaman mi segera, kata orang. Semua benda nak relax ya. Ustaz yang kena berat, kan? Tak jawab dia kata sombong. Kita kena pandai memberi jawapan, mencari bersoalan, beri soalan baru kena pandai. Nak, kalau jawab yang ringkas, yang boleh jawab ya atau tidak, cukup dulu. Sedap dengan dalil-dalil dia bagi. Ini dipanggil kehebatan. Manusia zaman moden ni hebat sungguh, kan? Hebat, pandai bertanya, tak tahu menilai. Baiklah. Maka Nabi SAW diperjalankan. Dalam perjalanan itu dia tengok bermacam-macam perkara, sehingga bila dia balik besok, dan dalam Mi'raj Nabi SAW sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada menghadap Allah Azza wa Jalla, yang tidak berlaku pada dalam masa yang lain, iaitulah yang kita kena lihat, Nabi menerima wahyu daripada Allah dengan pelbagai cara. Cara yang hebat ini, iaitulah cara yang terakhir Nabi kita Mi'raj, berhadapan dengan Allah dan berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla biduni turjuman, tidak ada perantara. Ini satu, iaitulah pada malam Mi'raj, untuk menerima satu ibadat yang besar. Ibadat apa Nabi kita terima? Salat. Jadi salat ini bukan satu benda yang kecil, bukan satu benda yang main-main. Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa khas dalam satu program khas, dibawa Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, ke atas langit yang tinggi, dan menghadap Allah Azza wa Jalla, menerima wahyu, menerima salat dengan tidak ada wasitah, dengan tidak ada perantara. Ini menunjukkan kepada azim qadris salah, tingginya kadar salat itu di dalam kehidupan
manusia yang beragama Islam, sebab kalau kita tahu bahawa betapa tinggi, betapa besar kedudukan kita dalam salat, maka kita kena jaga salat. Jadi para muslimin dan muslimat, kita kena ingat, kita kena jaga amalan ini, kerana dia bukan satu perkara yang mudah untuk dimain-mainkan. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita tinggal tanpa ada sebab, memang tidak ada sebab. Bagi orang laki-laki ni tak ada keuzuran untuk tinggal solat. Orang perempuan je ada. Kalau orang laki-laki kata saya boleh juga tinggal solat, terpaksa lah dia kena pakai telekung juga dia nak. Tidak ada keuzuran dalam bab solat. Islam itu indah, mudah. Tetapi kita kena ingat, mudahnya kalau kita uzur, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, solat dalam keadaan tidur. Tapi nak kata tak solat langsung, ada? Tak, tidak ada sama sekali. Solat ini satu ibadat yang wajib, yang tidak gugur, kecuali orang-orang yang diberi keuzuran, macam orang perempuan yang haid, itu saja, dan nifas, boleh. Berbeza dengan puasa. Puasa tak apa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Siapa di kalangan kamu yang bermusafir ataupun sakit, fa'iddatun, dia boleh ganti dengan hari lain. Maka ilmu yang Nabi kita terima, dia panggil ilmu wahyu ini, satu, dengan cara dia terima langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengan cara dia dengar seperti salatul jaras, macam suara loceng datang. Ini yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia terima ini, kalau Nabi sedang berdiri, dia akan duduk. Kalau dia duduk atas unta, unta akan terduduk. Waktu musim sejuk, Nabi akan berpeluh. Berat ini cara yang kedua ini. Itu dipanggil, mungkin kita akan cerita yang sesuai ini dengan cerita dalam bab nuzulul Quran nanti, bagaimana wahyu itu diturunkan. Kemudian datang pula malaikat Jibril berupa manusia. Ini paling ringan sekali ya. Berupa manusia, dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang nak disampaikan. Itu yang paling ringkas. Yang berat tadi, ketika dia dengar suara macam suara loceng, seorang sahabat sedang duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba paha dia duduk masuk di bawah paha Nabi, tak sempat nak tarik. Turun wahyu ketika itu. Apa jadi? Dia kata, aku rasa macamlah paha aku nak tercabut. Beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi wahyu ni satu benda yang berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqilan. Allah Taala sebut dalam Quran, kami akan letakkan atas kamu satu perkataan yang berat. Nak turun wahyu ni satu benda yang berat, menerima wahyu satu perkara yang susah. Maka yang kita boleh belajar di sini beberapa perkara. Iaitulah ilmu tentang wahyu, menerima wahyu. Nabi kita menerima wahyu dengan begitu berat. Ilmu yang disampaikan kepada kita juga ada keberatannya, sebab kita wahyu, ilmu yang kita belajar, ilmu Islam yang kita belajar ini bukan hanya semata-mata knowledge, semata-mata pengetahuan, semata-mata makrifah, tapi dia ada tanggungjawab. Bila kamu tahu, mesti beramal. Bila nak beramal, ada beberapa syarat yang kita akan sebut nanti di dalam perbincangan yang seterusnya. Baik, kita balik semula kepada Isra sebelum kita pergi kepada ilmu. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan, perjalanan ini disebut dengan nama pengembaraan, menguatkan keimanan pada Allah. Sebab apa? Nabi duk baca dalam Quran, Nuh, ya Nuh, ya wahai Nuh, ya Zakaria, mana Zakaria, ya Yahya, Daud, Sulaiman, semua nama-nama ini disebut. Berapa ada nama Nabi dalam Quran? Berapa orang? Nabi nama dalam Quran berapa orang? 25. Betul tak? Tak ingat? Jangan tak ingat, kena balik ke pasti semula, bahaya. Ini pasti dia mengapa daripada kecil lah kan, apa Quran. Kita kena ingat bilangan para Nabi alaihi wassalatu wassalam disebut dalam
setengah hadis mengatakan 124.000 orang. Tanda 124.000. Itu bilangan seluruhnya. Daripada ini yang menjadi rasul 313, ada setengah riwayat 315. Ini bilangan yang kedua. Bilangan yang ketiga barulah sampai kepada bilangan tadi. Dalam Quran menyebut nama-nama Nabi ini seramai 25 orang. Jangan lupa ni. Daripada 25 dia panggil ulul azmi minar rasul. Ulul azmi ini rasul-rasul yang mempunyai penentangan yang kuat. Nah, antara mereka dengan kaumnya ada 5 orang. Iaitulah Nabi Nuh, Nabi Musa, siapa lagi? Isa lagi? Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat. Itu dia panggil ulul azmi minar rusul. Jadi nama-nama besar begini kita kena kenal. Barulah kita tahu bagaimana perjuangan mereka. Kemudian barulah dia panggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala nabi-nabi ini duduk di siapa? Duduk di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ni penghulu bagi segala anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, bukan nak cakap sombong. Itu jawatan aku. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok sampai di Baitul Maqdis, Nabi telah mengimamkan salat. Jadi imam diikuti oleh roh para anbiya yang lain, seolah-olah ini satu majlis pertabalan. Apa yang ditabalkan? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang ini kami para anbiya menyerahkan tugas yang terakhir untuk membela umat ini sampai hari kiamat, duduk di tanganmu. Jadi Nabi dah tengok nama-nama sudah ada, sudah dikenali mereka ini. Maka bila dia jumpa, lain perasaan dia. Macam kita hari ni, sebelum kamu ni sampai ke college kita ni, pernah tengok tak imam muda? Memang peminat setia, dah sokong dah sampai dia menang hari tu. Patutlah mari ngaji sini lah. Tiba-tiba bila sampai sini, ada sungguh kat sini. Semangat tak semangat? Dah ambil gambar dah? Semangat lalu dah. Sekurang-kurangnya tukar dah dia punya Facebook, sudah tukar duduk dengan imam muda. Contohlah, contoh jauh ini. Kita nak kata dengar tak sama dengan tengok. Ini bahasa Arab kata laisal mukhbar kal muayanah. Laisal mukhbar kal muayanah. Bukan orang dicerita itu mendengar cerita sama dengan tengok. Sebab tu orang minat nak tengok. Orang nak pergi main bola berebut-rebut beli tiket. Padahal tengok TV sama yang free pula tu kat rumah dah. Buat menyusah ke diri pergi buat apa? Tunggu situ sampai Bukit Jalil sibuk SMS dengan ustaz. Boleh jamak solat ke tidak? Pening pula ustaz kena layan dia orang ni. Ini macam-macam cerita dia ni. Tak apalah. Sebab dia kata tak sama tengok cerita dengan khabar. Dengan tengok. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sungguh bertemu dengan mereka, maknanya keyakinan, dia sudah yakin, bukan tak yakin, tapi keyakinan itu lebih kuat, lebih mantap, dan perjuangan untuk meneruskan perjuangan lebih hebat. Ini salah satu daripada hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa. Bila dia naik Mi'raj ni naik ke atas. Kita ni lagi tinggi kita naik, kita nampak di bawah kecil ke besar? Kecil. Orang tengok bawah kecil ke besar? Orang bawah tengok kita di atas. Sama ya. Pasal itulah dia kata manusia ni tak boleh sombong. Kalau kita duduk atas jadi orang besar, kita tengok orang bawah, kecil belakang tu, sini budak-budak saya belakang. Tak, dia budak-budak saya tak. Orang tengok bawah atas, kecil ke besar? Sama yang kau pun. Dalam bila dia pencen nanti tahu-tahulah siapa kau tak. Ini tak boleh sombong. Sebab apa? Kita orang bawah tengok yang atas kecil, yang atas tengok bawah kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia Mi'raj naik, dia tengok bumi ni kecil ke besar? Kecil. Sebelum dia Mi'raj, siapa yang duk pukul dia di Mekah? Abu Jahal lagi, Abu Lahab, segala jenis Pak Abu ada belakang kat situ. Kan? Macam-macam penentangan yang buat. Bila Nabi kita naik tengok, Allahu Akbar, bumi ada besar ni. Bumi keseluruhnya mungkin ada besar ibu jari, besar kecil lagi. Bila bumi besar ni, segala Pak Abu yang
khianat kepada dia, yang menentang dia besar ke kecil? Kecil. Ketika itu Nabi bila turun daripada Mi'raj nanti, tidak peduli lagi kepada penentangan mereka, kerana Nabi nampak mereka ini kecil. Walaqad ra'a min ayatihil kubra, dia telah menengok tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi rihlah ini, pengembaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ini adalah pengembaraan rihlah imaniyah, pengembaraan nak menguatkan keimanan dan memantapkan segala makrifah, segala ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Maka mukjizat disebut Isra' dan Mi'raj sebagai mukjizat. Bila Nabi turun, perjuangan dia menentang orang kafir lebih kuat, sehinggalah sampai peringkat Nabi kita hijrah. Hijrah itu mungkin dicerita dalam siri yang lain, dalam multaqa, dalam perjumpaan yang lain. Ini para jemaah sekalian menarik. Kerana itulah kalau kita baca Isra' dan Mi'raj, jangan duk baca cerita je, jumpa ni banyak cerita-cerita yang tak sahih pun dimasukkan dalam Isra' dan Mi'raj. Yang kita nak, dia panggil maghza. Linuriyahu min ayatina, Allah kata aku nak tunjuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan kami. Dan bila naik Mi'raj, Nabi kata laqad ra'a, Allah Taala sebut dalam Quran, laqad ra'a min ayatihil kubra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lihat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka perjuangan selepas itu diteruskan. Kita hari ini duduk dalam suasana ilmu. Ilmu yang kita belajar ini dia panggil ilmu wahyu. Sebab apa ilmu wahyu? Kita terima wahyu? La, tidak mungkin kita penerima wahyu. Wahyu sudah putus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita menjadi penerima amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kami tidak tinggal pusaka. Pusaka Nabi tinggal kepada kita apa dia? Ilmu. Man akhazaha akhadha bihazzin wafir, siapa yang mengambil ilmu peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka telah mengambil ilmu yang begitu besar. Maka inilah yang kita nak belajar bila kita mari sini, bila kita masuk ke dalam tempat-tempat pengajaran kita ini. Yang kita nak belajar iaitulah tentang bagaimana untuk mencapai ilmu. Tak kira lah sama ada kita ni pelajar kolej ataupun pelajar yang datang ke masjid untuk mendengar ceramah, dengan kuliah, menghadiri seminar, bengkel, kursus, namalah apa saja pun. Kenapa? Kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diajar oleh Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Nabi diajar apa? Doa. Coba ingat doa ni, Rabbi zidni ilma. Sempat tulis Rabbi Rabba, itu ya Rabbi, jangan huruf eja baku. Tu eja baku nama baku ke bakul? Baku kan. Kalau baku Rabb panjang. Rabbi zidni ilma artinya wahai Tuhanku, tambahkan aku ini ilmu. Allah tak ajar Nabi suruh minta tambah jawatan, tak ada. Suruh minta tambah projek tu projek ni, tak ada. Tapi Rabbi zidni ilma, tambahkan aku ini ilmu. Jadi kerana itulah bila kita beri tentang ilmu, di antara ilmu yang kita kena belajar, ilmu yang kita kena baca, iaitulah doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar setiap kali kita solat subuh ataupun selepas subuh pada waktu pagi. Apa yang Nabi kita baca doa? Dia dapatlah kad ni. Kad kuning dapat? Yang dapat tu buka tengok. Dia tulis sini selepas salat subuh, doa penerang hati. Dia kena baca. Nanti ustaz boleh tulis tak kat dinding. Coba ikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini cantik dia punya bacaan. Ini as'aluka ilman nafi'ah. Yang pertama minta dengan Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua rezeki yang baik. Ini kalau bagi boleh rezeki banyak tapi yang tak halal, buat apa? Buat menyusah kita. Lagi banyak yang tak halal, lagi teruk kita dihisap. Dan atas dunia pun tak ada faedah. Makan benda yang haram, doa kita tak mustajab, hati kita jadi keras. Belajar ilmu dapat sijil tapi penghayatan ilmu tidak ada. Ini bahaya. Kemudian wa amalan mutaqabbala,
kita minta amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah kena ambil doa ini, jadikan bacaan rasmi setiap pagi. Kalau kita pergi solat, baca lepas solat. Kalau orang yang uzur tak solat, baca waktu pagi. Ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita, siapa-siapa yang kita sendiri, supaya baca doa ni, doa yang maksur, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan yang baik. Itu diajar kepada Nabi, zidni ilma. Kemudian di antara adab peraturan, ini kena ingat. Adab peraturan, bila kita nak belajar ilmu ini, ada beberapa adab yang kita kena ambil. Boleh tanda kat situlah. Yang pertama sekali, ini nasihat ini daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anak. Cantik buku ni, beli, ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu sekarang ni, nama dia Ayyuhal Walad, wahai anak. Yang pertama, adab belajar. Kita belajar ada adab ke tidak? Ada, alhamdulillah. Sekarang ni dipanggil minggu suai kenal, minggu disiplin. Tak, minggu nak belajar adab lah tu. Yang pertama sekali, adab kitanya taharatuz zahir wal batin. Mesti bersihkan zahirnya dan batin. Mungkin ngaji nak apa? Nak dapat ilmu. Apa sebab nak dapat ilmu? Yang pertama sekali, kita niat nak menghilangkan kejahilan kita daripada tubuh kita. Oh, aku ni fakulti apa? Tadi ustaz sebut dah, jangan duk kira fakulti. Fakulti apa pun, di sini di College Islam ni mesti kita belajar Quran. Belajar ke tidak? Subjek asas kita apa? Quran ada, fiqh ada, tafsir, semua ilmu-ilmu Islam ini dipelajari. Ini di antara perbezaan kita mengaji di College Islam dengan kolej yang tidak ada nama Islam. Yang tak nama Islam bukan kafir, jangan baca. Jangan buat lawan gitu pula. Ini masalah sekarang ni. Yang ini bermasalah sekarang ni, bila kolej Islam, habis kolej yang satu lagi tu kolej apa? Jangan. Dia panggil la diddalahu, tidak ada mafhum mukhalafah. Dalam bahasa usul fiqh dia kata tidak ada mafhum mukhalafah. Pasal itulah kawan-kawan kita yang kerja di hospital, dia kata ini perubatan Islam. Habis perubatan hospital ni perubatan apa? Tidak Islam. Islam juga. Cuma Islam guna jarum, Islam guna botol apa ni, air, masuk air maka ubat. Mana ada yang kafirnya pergi bomo dengan sihir. Itu kafir. Lah, main sihir tidak boleh. Ini perbuatan yang dilarang. Itu adab yang pertama. Kita nak bersihkan zahir kita, batin kita. Yang zahirnya iaitulah amalan yang kita buat mesti jujur. Jangan sekali-kali ada unsur aku mari lepas ni sebab nak A banyak kena menipu. Jangan. Tidak ada penipuan dalam belajar kita. Mana boleh? Oh, nipu. Boleh lah CJ. Tapi nak buat apa CJ? Dia panggil CD palsu. Syahadatuz zur berat. Yang kedua, dalam bersih zahir juga, iaitulah kita sentiasa berwudu. Ambil je wudu. Dia tu tidak nak solat. Tidak nak solat, bukan syarat solat, ambil wudu ni. Sebab satu bila kita belajar dalam bab wudu, al-wudu dengan makna al-wada'ah, makna bercahaya. Siapa dia nak muka dia bercahaya, dia kena wudu banyak. Orang yang berwudu banyak ini dan dia solat, ada kesannya cahaya dia akan bercahaya, muka, kaki dan tangan dia bercahaya, kesan daripada wudu. Dengar dah cerita kelebihan wudu ni kan? Kata dengar lagi. Dengar dah? Tak dengar. Pasal itulah tambah-tambah hak muslimat tu. Kalau dia nak suruh cantik rupa dia, tak payah beli kosmetik kan, nama apa? Collagen. Marah pula saya nama syarikat dia sebut nama dia, jangan sangka saya. Tak payah beli kosmetik lah apa benda, itu dipanggil tempelan saja. Lagi dia comor banyak, lagi uduh dia. Kalau nak suruh berseri muka kita, ambil wuduk banyak. Alhamdulillah, wuduk ni kena banyak. Walaupun tidak nak salat, tapi wuduk. Cerita wuduk ni panjang. Kita nak ambil adab kita dulu. Adab yang pertama tadi sudah selesai. Yang kedua, tafriqul qalbi. Hati kita ni mesti bersedia untuk ilmu. Kalau mari hati, ilmu pun nak, hak ni pun nak, yang lain-lain pun nak, ini tak jadi. Dengar cerita satu hari Imam Syafi'i rahimahullah. Kita kenal Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kan? Baik, saya nak seorang angkat tangan, siapa, apa nama Imam Syafi'i? Kalau 1000 orang tak boleh angkat tangan, berat hari ni.
Coba seorang angkat tangan. Kita bagi hadiah lepas ni. Kalau saya tak ada pun kuis lah, bagilah kuis polit bagi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, ramai yang boleh jawab. Tak nak bagi hadiah tak boleh lah kan. Baik. Imam Syafi'i satu malam, kawan dia mari tidur di rumah dia. Dia ada pembantu rumah dia. Bila bangun tiba-tiba dia kejut pembantu, bangun, bangun, nyalakan lampu. Lepas nyala lampu, dia tulis. Dia kata padam lampu, tidur balik. Sekali, dua kali, tiga kali. Satu malam dia kejut pembantu dia. Besok kawan yang tetamu dia mari, dia kata, ya Imam, ya Muhammad, ata'abta al-jariyah, kau telah menyusahkan pembantu kau ni. Apa salah kau nyalakan lampu sendiri, kau tulis, kau padam kan? Kenapa kejut dia? Imam Syafi'i kata apa? Menyalakan lampu itu tushghilu qalbi, menyusahkan hati aku takut hilang aku punya idea. Tengok, takut hilang idea. Siapa nak nyala lampu pun tak sebab. Apalagi kita hari ni berfikir beratus juta dalam kepala kita, duk fikir tak? Dengan Facebook lagi, dengan apa lagi kita duk main sekarang ni? Email, Twitter, apa benda atas dunia ni ada belakang. Yang tak adanya, bagaimana nak dapat ilmu? Itu kita bimbang hari ni. Ilmu banyak, macam mana nak menguasai ilmu? Kita kena ingat, ilmu ni jangan belajar sikit. Kita kena belajar sebanyak mungkin yang kita dapat. Dan penguasaan yang kita ada ini sangat besar. Yang kedua, yang ketiga, adab kita dengan guru. Adab dengan guru mesti kena jaga. Kadang-kadang pelajar ni dengan guru dia lebih adab pula ada juga. Macam mana lebih adab? Bila dia jumpa dengan ustaz ni jalan ramai-ramai kan, belakang ustaz ada pelajar lain, tapi bila nak bagi salam, dia bagi salam, Assalamualaikum ustaz. Betul tak? Entah macam tu juga, Assalamualaikum ustaz. Tak, jangan kata ustaz, Assalamualaikum. Kalau kita kata Assalamualaikum ustaz, depan ustaz ni ada kawan dia, ada siapa-siapa, semua tak dapat salam. Yang boleh salamnya ustaz seorang. Ini salah satu daripada tanda kiamat. Kita jangan jadi tanda kiamat. Kalau bagi salam esok ustaz pula tu, ustaz boleh kata ni tanda kiamat. Sebab Nabi SAW sebut dalam asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu iaitulah salamul khas, beri salam khas saja. Jumpa dengan imam, Assalamualaikum mam. Jadi yang bila tak dapat, kesian ke bila tak dapat salam. Jadi rugi kita. Jadi kita di antara adab kita dengan guru, menghormati. Hormat kepada ustaz kita, bukan sampai mereka kena bila nak salam kena sampai tunduk rokok. Itu bukan hormat, itu memuja guru, itu bahaya nama dia. Tidak ada, kita hormat, iaitulah arahan yang diberi diterima, dan juga dengan adab-adab yang baik. Jangan buat apa ni susah. Karena Imam Syafi'i kata isbir alal jafa minal muallim. Sabar kalau kita tengok guru kita agak kasar sikit, jangan duk marah. Semalam saya ceramah tentang di bulan Ramadan, Nabi kita kata kalau orang maki kita pun kita tak boleh marah. Seorang guru tanya saya, dia kata, ustaz, macam mana bulan Ramadan kita di dalam kelas budak-budak nakal, macam mana nak marah tak? Saya kata marah lah, itu cerita lain. Tak, marah dalam suasana yang beradab itu tidak dikira melanggar peraturan puasa. Lama melanggar puasa, budak lompat atas meja pun tak apa, sebab aku puasa. Maksud lebih puasa pula macam tu kan. Kita tak boleh lebih puasa, kita kena ada. Yang kita kena tengok macam contoh Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kasar tu Khidir cakap dengan Musa, Musa, sekali lagi mu tak dengar arahan aku, kau keluar daripada ikut aku. Itu jafa. Tapi ilmu yang kita nak dapat kadang-kadang memerlukan kesabaran, memerlukan kepada kesabaran begini kita perlu. Yang di antara yang keempat, iaitulah memilih sahabat-sahabat yang baik. Pilih sahabat-sahabat kita yang baik ni, kerana kalau sahabat ni tak baik, sahabat yang tak suka pergi masjid, maka kita tidak akan tercapai cita-cita yang kita nak buat nanti, iaitulah apa yang kita nak penuhkan masjid. Orang yang boleh memenuhkan masjid ini satu mangkab, satu darjah yang tinggi. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia salat fajar jamaatan fahuwa fi zimmatillah.
Siapa dia solat subuh berjamaah, orang ni duduk di bawah zimmatillah, mana di bawah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni para pelajar, para jemaah sekalian, kita kena tengok dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Muawiyah di dalam Bukhari. Di awal kitab Sahih Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Tanda hadis ni. Hadis ini sangat cantik. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak beri kebaikan kepada dia, maka diberi kefahaman dalam agama. Kefahaman bukan maklumat. Berbeza. Kalau semua maklumat tu kefahaman, maka kita boleh kata orang yang dapat A banyak tu, itulah orang yang Tuhan sayang. A itu dia boleh jawab dalam periksa. Tapi kefahaman itu berbeza dengan pengetahuan. Lain. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana qasimun wallahu yu'ti." Aku hanya boleh beri saja kepada kamu, beri maklumat, tetapi yang memberi kefahaman kepada kamu siapa? Allah. Ustaz, siapa-siapa, saya ceramah, saya boleh beri maklumat ya, tapi yang memberi kefahaman, yang memberi kesedaran, yang membuka hati manusia untuk menerima, Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita syarat kita nak dapat ilmu ini, mesti duduk dengan dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita duduk dalam suasana begini cukup cantik. Jadilah rakan masjid orang yang hati terikat dengan masjid. Kan salah satu daripada hadis Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang Allah Ta'ala nak letakkan di bawah bayangan arasy pada hari kiamat nanti. Salah satu daripadanya, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah. Jadi kita sekarang ni alhamdulillah, jangan kata aku muda lagi, nanti tua aku ibadat. Kita tahu ke kita boleh umur sampai tua? Kita ada SMS kontak dengan malaikat maut. Aku sempat tua ke tidak? Ni kamu baru masuk ni. Berapa ramai dah kawan-kawan yang sudah mati? Ada? Ada. Balik sekolah aksiden motor mati. Turun bas jatuh mati. Tak ada apa-apa duduk dia tengah jalan, kereta langgar mati. Ini kematian berlaku. Jadi kita tak boleh nak kata aku tunggu tua baru jadilah. Tak boleh. Jadi yang kita nak, di antara faedah yang besar dalam kita menuntut ilmu ni, kawan-kawan mesti semua nak jadi orang baik. Kita jangan kata aku seorang yang penting kelas, orang lain semua pergi belakang. Jangan. Kena kata aku tak boleh penting sebab aku tak nak orang lain penting. Kalau tidak, satu cerita, waktu satu negeri susah, negeri itu kering, tak ada makanan. Pemerintah, Perdana Menteri dia mengisytiharkan supaya dia letak satu bekas di tengah sini, dewan ini, semua rakyat negeri ini diminta bawa susu masuk dalam bekas. Sebab dia nak bagi tempat-tempat yang kekeringan makanan tak ada. Jadi mari orang ni bawa susu letak. Mari, tak ada orang tengok, letak lillahi ta'ala. Besok pagi bila menteri ni datang nak ambil susu, nak pergi agihkan ke kawasan orang miskin, tengok-tengok penuh dalam bekas dia bukan susu, air. Apa dia letak dalam tu? Air. Dia kata, dia pun panggil rakyat dia, kenapa kamu tipu aku? Kenapa kamu letak air, aku suruh letak susu? Panggil seorang-seorang orang kampung ni, dia ada senarai dengan tangan dia. Mari seorang, kenapa letak air? Dia bisik, dia kata, saya ingat saya seorang yang letak airnya, orang lain letak susu belaka. Panggil lain lagu tu belaka. Jadi kita tak boleh anggap aku seorang yang penting, orang lain tak juga. Kalau semua macam tu, satu kelas tak pergi kelas. Sebab dia kira tak apa aku seorang. Lah, kita kena kata mungkin aku seorang yang ada dalam kelas tu, baru kita pergi. Mungkin orang lain tak ada. Jadi kena positifkan fikiran. Jangan kita tukar daripada ini, tak ada. Itu di antara adab kita dengan kawan. Yang lain lagi, kita kena, satu lagi, setiap pelajar mesti ada buku kecil. Dia panggil buku nota. Nota ni mungkin kena hidup sampai mati dengan buku ni. Boleh ke tidak? Setiap hari apa yang kamu belajar
benda-benda yang ajaib yang kamu jumpa mesti tulis. Ini saya nak ni, minggu depan bagi kepada ustaz. Dalam seminggu ni, apakah sejarah yang kamu cipta dalam masa seminggu? Kita hari ni duk baca sejarah, betul tak? Sejarah tu sejarah ni, sejarah Rom, sejarah tamadun tu tamadun ni. Tapi aku sendiri pernah tak buat sejarah? Hak makan minum tu sekira sejarah tu dah tu penuh lah buku awak. Yang kita buat sejarahnya apa benda yang kita buat? Contohnya, alhamdulillah sepanjang saya duduk di sini seminggu, saya tidak tinggal solat tahajud walaupun satu malam. Ini sejarah ni, sebab belum pernah ada. Sejarah. Alhamdulillah saya dapat juga baca Quran walaupun beberapa muka surat satu hari, istiqamah dalam masa seminggu. Ini sejarah. Yang sejarah ni benda baru yang tak pernah berlaku sebelum ini. Itu sejarah. Cuba kita buat, kita rakamkan. Dan yang kita nak, setiap pelajar mesti ada buku tulis, mesti ada nota apa benda yang dia nak dia terima, bahasa Arab ke, istilah fiqh ke, istilah Islam ke, kita tulis. Sebab apa? Ini yang akan memberi ilmu kepada kita bila lepas kita tamat nanti. Hari ni bila tanya benda tak ingat, bila kita pergi belajar tak tahu. Akhir sekali kalau orang tanya esok, awak dengar ceramah malam? Dengar. Macam mana penilaian awak pada ustaz tu? Best. Apa yang dia cakap? Oh, nakal ustaz tu. Yang bolehnya apa? Nakal. Ilmu tak tahu pergi ke mana. Pasal kita tak tulis. Ini kata ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu perburuan. Ilmu itu dianggap sebagai perburuan, tulis itu adalah tali ikatan. Siapa dia tak tulis tak mungkin. Di cerita Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhi anhu, dia ni orang miskin, anak yatim, dia dilahirkan di Gaza, di Palestin. Waktu mak dia balik ke Mekah dalam keadaan miskin, dia masuk kelas, tengah orang duduk mengajar, dia tak ada kertas. Habis dia tulis atas lantai, atas pasir tulis, ataupun tulis kat tangan dia. Orang repot dia tu, Syekh, ni ada budak main pasir kat belakang ni. Kalau budak zaman kita main pasir sungguh. Jadi Syekh dia panggil, ta'al huna ya walad, ta'al. Syafi'i datang. Dia kata, "Les, kerana apa sebab mu duk main ni?" Dia kata, "Tak main." "Habis kau buat apa?" "Nulis." "Tulis apa?" "Tulis ilmu yang Syekh ajar." "Oh, tulis ilmu atas pasir." Dia kata, "Mengulang balik apa yang aku kata." Dia ulang balik satu-satu. Syekh kata, "Memang hantar ni bijak." Sebab naluri manusia, bila dia bercakap, kalau dia tulis, dia akan ingat apa yang dia kata. Kalau kita hari ni tak tulis, tak ingat. Kalau tulis lagi, tak tulis lagi tak ingat. Tulis pun tak ingat. Ini kita tak nak. Itu yang kedua. Kemudian di antara ilmu yang kita belajar mesti tepat, mesti ada ketekunan. Kalau belajar ilmu bahasa Arab, biar baris dia biar kena. Hari ni banyak kita tengok pelajar-pelajar kita tidak tekun, tidak teliti dalam mengambil kata-kata bahasa Arab. Pasal itulah ada satu besar ni majlis ni, majlis yang hebat di ibu negara, panggil pelajar sekolah agama, suruh baca doa. Dia baca doa, sedap lah baca doa ni, kena suara lagu pula dah, macam imam muda suara sedap. Allahumma rzuqni ilman nafi'a, tak apa lagi, orang amin lagi. Akhir kali di akhirnya dia kata Allahumma rzuqni kalban wasi'an. Kalban. Terkejut orang, apa pula ni? Mu tahu makna kalban? Kalau dia sepatutnya Allah marzuqni qalban saliman. Qalban saliman mana hati yang sejahtera. Bila dia tukar daripada qaf jadi kaf, Allah marzuqni kalban. Kalbun makna apa? Apa yang buat apa? Orang apa semua pakat tunduk ya. Nak ambil budak ni buat apa? Nak kalban buat apa dia ni? Nak pergi buru hayawan kan, nak suruh jaga rumah ke apa benda? Lari jauh, dia punya darjat makna dia beza jauh. Jadi kita kena beringat, kita kena berhati-hati bahawa belajar bahasa Arab mesti makhraj dia daripada kita belajar ni sama juga orang tua orang muda pun biar kena makhraj. Kalau tidak dia main kalban berat, siapa dia nak apa ngaji. Orang pergi haji teruk lagi. Dia belajar salah doa. Nak dengar cerita orang salah doa? Dia belajar dengan ustaz dia sebelum pergi Mekah. Allahumma rzuqni, dia sebutlah Allahumma la tada'li zamban illa
ghafartah. Ya Allah, jangan tinggal aku ni zamban. Zamban tu mana apa? Mana dosa? Zamban mana dosa. Ya Allah, jangan tinggal aku ni dosa kecuali engkau ampunkan dosa aku. Cantik tak doa ni? Dia salah bagi. Dia pergi duk num. Zambun jadi zanaban. Allahumma la tada'li zanaban. Orang Arab sebelah tu jawab illa qata'tahu. Zanaban makna ekor. Ya Allah, jangan tinggal aku ekor. Arab tu jawab kecuali engkau potongkan ekor aku. Ini dipanggil tidak itqan. Jadi kita waktu kita belajar, kita menerima ilmu dalam keadaan kita bertalaqi, terima ilmu ni biar tepat. Kerana itulah di antara ilmu yang penting dari kita ni, yang pertama sekali, yang utama sekali, ilmu Quran. Tak mungkin mu jadi ustaz, mu jadi tok imam, kamu jadi tok lebah kampung ke tok lebah bandar, kamu tidak boleh baca Quran. Tak pernah sabar. Ceramahlah sedap setara mana pun. Tiba-tiba bila baca Quran salah, lah orang panggil orang ni tak jadi masalah. Ada soalan? Baik. Itu beberapa perkara yang kita kena ingat dalam bab kita menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang kita nak belajar ini biarlah ilmu yang mempunyai kesahihan maklumat ataupun disebut dengan nama autentik dari sudut fakta. Jangan dok orang asal kata hadis ke ambil belakalah. Kena teliti. Hadis ni diriwayat oleh siapa? Kemudian para ulama mengkritik hadis ni menyebut tentang sah ke tak sah. Ni sekarang ni banyak ni. Bila mari bulan Ramadan, yang pertama sekali orang akan lekat kat dinding hadis kelebihan solat tarawih. Solat tarawih malam pertama boleh ni, malam yang kedua boleh ni, akhir sekali orang pun tak pergi dah sembahyang lain sebab tarawih semalam dia sudah cuci semua dosa dia. Habis. Semalam malam yang ke-6 ke berapa tu mengatasi para anbiya dan mana ada lebih pada nabi. Nabi yang paling hebat sekali. Dia tak boleh. Jadi sudut maklumat dari sudut fakta, jangan mesti kita ambil maklumat yang betul, yang tepat, kerana ilmu yang kita pelajari awal ini, inilah ilmu yang kita akan bawa, yang kita akan dakwahkan kepada orang, yang kita akan sampai kepada masyarakat, yang kita bawa ke dalam kubur kita, ilmu yang kita ada. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita kena ingat dalam kita menuntut ilmu. Banyak perkara-perkara kepincangan yang berlaku di dalam sistem pendidikan kita kalau kita tidak ambil berat maklumat-maklumat ataupun fakta yang kita terima ini, fakta yang baik. Kemudian yang terakhir dalam isu ini iaitulah mesti kita tawadhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Siapa bersifat tawadhu, maka dia diangkatkan darjat oleh Allah. Jadi kalau kita jumpa dengan orang yang lebih pandai pada kita, tanya, jangan sekali-kali melagakan ustaz. Ustaz kata macam ni, saya tanya dah doktor tu cakap macam ni. Ini nak laga orang nama dia. Jangan. Pelajar-pelajar hari ni ambil beradab, sikap beradab. Kadang-kadang kita ambil ceramah ustaz ni, kita cut potong sini, ambil orang ni pula pelaga tak dalam YouTube. Tahu belaka ni budak-budak kita ni pandai IT belaka tak? Hak ngaji IT pula kak, dia panggil IT nak melagakan orang. Jangan sekali-kali. Kita tak setuju pandangan ustaz ni, tak usah ambil. Kita ambil ustaz yang kita setuju, yang kita boleh terima, kita postkan dekat kita punya tempat, dalam blog kita, dalam apa, ustaz yang kita nak laga-laga ke orang, tidak perlu. Kerana adab ini sekarang ni yang penting dalam hidup kita ini, selain daripada ilmu yang kita belajar, ilmu al-adab, ilmu muamalah. Bila sebut muamalah, mu jangan ingat muamalah dengan kertas. Muamalah yang paling tinggi dalam dunia ini, muamalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tulis, ilmu muamalah ni ada berapa jenis? 3 jenis. Yang pertama, muamalah dengan Allah. Allah suruh kita salat. Allah suruh kita puasa, kita berpuasa. Allah suruh kita buat apa saja, kita buat. Allah larang, tinggal. Itu dipanggil ilmu muamalatul abdi ma'al khaliq. Ilmu hubungan hamba dengan Allah. Jangan pandang ini yang paling tinggi sekali. Ilmu kita ni ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu patuh kepada segala arahan, paling tinggi. Kemudian ilmu muamalatu ma'an nas, fiqh berinteraksi dengan sama-sama manusia. Ini muamalah. Barulah sampai kepada yang kamu belajar, ilmu muamalah dengan kertas, dengan besi, dengan kayu, dengan batu. Nah, bila kita belajar ilmu, awak fakulti apa? Muamalah. Muamalah apa? Jual beli. Lagi? Jual tanah. Jual kereta. Itu jual barang.
yang besarnya selepas pada muamalah dengan Allah, iaitulah ilmu muamalah sama-sama manusia. Ini yang kita kehilangan hari ini, ilmu muamalah dengan manusia, lebih kepada dia panggil ilmu adab ataupun ilmu al-akhlak. Ini yang paling tinggi. Kita kena hidupkan ilmu ini di dalam suasana kita hari ini, barulah kita kembali kepada wahyu Allah Azza wa Jalla, kembali pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, illama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Akhlak duduk di situ punca segala-galanya. Akhlak, apabila akhlak sudah hilang, tidak ada makna, tidak ada arti lagi apa-apa yang kita belajar. Kerana kita belajar ini nak jaga disiplin, jaga ilmu kita. Baik. Jadi itulah di antara poin yang saya nak sebut. Mungkin kita beri peluang untuk soalan kalau ada. Silakan. Ini untuk sesi kedua ni kita buka untuk bertanya soalan. Jadi saya telah dapat soalan melalui SMS dari tadi. Soalan pertama, Ustaz, benarkah kalau kita hendak belajar mesti jauh dari keluarga? Apa rahsia boleh belajar di Madinah selama 6 tahun? Siapa dia? Saya dapat melalui. Oh, soalan dia. Baik. Siapa dia kata nak belajar mesti jauh daripada keluarga? Itu tidak syarat. Ada ulama yang besar, dia belajar dengan guru tu ayah dia, tak jadi masalah. Cuma kita nak hidup ni panjang lagi tempoh. Kalau belajar duduk di rumah, mungkin kita akan manja, mak kita yang buat air, mak yang basuh pakaian, mak yang buat tu buat ni, akhir kali kita tak tahu apa yang kita nak buat, kan? Tapi bila kita hidup berdikari, kita akan menerima banyak pengalaman dalam hidup ini. Paling tidak apa, macam mana aku nak makan? Inilah soalan yang paling besar sekali. Mak apa fikir masa nak hantar kita mula-mula masuk hostel asrama di tingkatan 1 dulu. Mak siapa menangis? Anak menangis ke mak menangis? Mak dulu teriak. Nah, Allah sedihlah. Mu duduk asrama, mu nak makan macam mana? Siapa nak jaga baju awak? Jadi mak dia yang sedih. Jadi bila kita belajar hidup ini, dia panggil hidup berdikari. Kemudian soalan mungkin ditanya kepada saya tu, kenapa duduk lama kat Madinah ni soalan? Tak lama. Sempat 4 orang anak ya di Madinah. 4 orang anak 1 ibu. Tak ada rahsia apa-apa. Alhamdulillah, Madinah tanah haram, dekat dengan bandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi saya boleh duduk, saya akan duduk. Jadi pasal itulah habis satu tahap pengajian, diberi tawaran sambung. Nak master, sambung. Dia habis master, dia kata nak PhD, nak. Habis PhD, dia kata balik. Tak ada lagi sambungan. Kalau ada lagi, saya tak balik, saya duduk di sana. Alhamdulillah, seronok duduk di Madinah ni, satu bumi yang Allah Ta'ala pilih menjadi tempat hijrah Rasulullah dan menjadi bumi yang mengandungi dalamnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak duduk sana? Orang tak nak duduk ni orang yang ada masalah mungkin, ataupun ada hal keluarga. Jadi tidak jadi masalah. Alhamdulillah kita boleh duduk di tempat yang baik. Jadi mengembara ini satu kelebihan yang besar. Imam Syafi'i sebut dalam syair dia, safir tajid aywadan amman tufariquhu. Jadi ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Imam Syafi'i kata musafirlah, kamu akan dapat teman-teman yang baru. Jadi dulu kita tak kenal kawan kita ni daripada Johor, daripada Kelantan, daripada Selangor. Sekarang ni kita kumpul sini. Ini ra'aitu wuqufal ma' yufsiduhu. Syafi'i kata, aku tengok air ni kalau tak mengalir akan usak dia. Jadi bila kita berjalan ni, kita dapat banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala. Terusnya soalan dulu, sekarang ni dia orang apa? Sekarang ni bila ada soalan, dia tak perlu ada bangun dah. Tapi melalui handset pun boleh dapat soalan. Jadi soalan yang kedua, bagaimana kita berhadapan dengan tidak golongan, tapi dengan pandangan yang berbeza dalam hukum ahkam. Ini yang saya sebut tadi, adab. Cuba cari dalam dunia Islam ini berapa banyak hukum yang tidak ada khilaf. Imam Ibn Munzir menulis sebuah kitab namanya Al-Ijma'. Ibnu Hazm tulis kitab Maratibul Ijma' contohnya. Ada beberapa nama kitab yang menyebut tentang masalah ijma' ulama. Itu pun dipertikaikan sebahagiannya. Tetapi yang lain-lain itu semua khilaf. Khilaf ini kita mesti melaluinya dengan cara yang beradab, kerana manusia akan berlaku khilaf. Kita dengan kawan-kawan khilaf.
Maka contoh yang terbaik iaitulah bila kita sampai peringkat belajar banyak dan ni peringkat college, kita belajar ilmu mengenali semua mazhab-mazhab Islam. Imam Syafi'i kata apa? Contohnya dalam bab sentuh orang perempuan, batal tak batal wuduk? Kita belajar daripada kecil sampai hari ni batal lagi wuduk. Mungkin besok kita akan belajar 3 mazhab lain. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak batal wuduk kalau setakat sentuh je perempuan. Mana dalil mereka? Ini dalil. Mana dalil Imam Syafi'i? Ini dalil. Maka kita tengok. Ketika itu dunia semakin luas, kita berlapang dada kerana masing-masing ada hujah. Baru kita hebat. Ni dok, mari mana awak ni? Tak batal wuduk ni apa benda ni? Mudah nak tuduh orang selalu. Ini itu lah, itu bukan adab. Kerana imam-imam yang besar dalam fiqh ini, imam 4 mazhab ini, imam Ahlus Sunnah yang diterima dalam Islam, maka perbahasan, perbezaan pandangan mazhab ini meluaskan dunia ini kepada kita. Alhamdulillah. Jadi jangan kita sempitkan benda yang luas yang menyebabkan kita yang menjadi manusia yang sempit pemikiran, akhir sekali kita tersepit di tengah-tengah kecelaruan. Nah. Jadi insya-Allah seterusnya soalan saya. Ya, banyak. Sebelum itu saya nak tanya untuk Pak Hafiz dan sebab ada lagi dalam mesej. Ada lagi mungkin ada yang ingin bertanya, dia ingin bertanya kepada Ustaz. Jadi saya buka pada semua. Kelebihan masyarakat malam. Okey, jadi para hadirin sekalian, terimik dengan soalan tentang menyusun perkataan. Jadi boleh susun saja. Jadi soalan seterusnya saya bagi ruang dan saya masuk ke soalan yang seterusnya. Jadi kita masuk dalam permasalahan Syiah ni. Apakah persediaan yang boleh belajar Islam ataupun masyarakat yang ada di Barat Islam? Persediaan untuk menghadapi golongan Syiah. Golongan Syiah ni satu golongan yang sesat, kerana kerja dia mengkafirkan, paling tak mengkafir pun mesti mengutuk, mencerca, mencaci sahabat-sahabat Nabi yang besar, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Aisyah, Hafsah dan lain-lain sahabat-sahabat yang besar, menjadi cercaan mereka pagi, petang, siang dan malam. Maka persiapan ini iaitulah tidak lain dan tak bukan, insya-Allah pihak Pusat Islam, pihak polis kita ini akan sentiasa menganjurkan majlis-majlis penjelasan tentang bahaya Syiah ini dan penyelewengan akidah mereka di dalam ini. Di antara, kalau pelajar-pelajar kita nak cepatlah, cuba tengok dalam web saya Abu Anas Madani, ada tulis kat sini di kertas ni, abuanasmadani.com tu. Tengok di situ, saya dah letak banyak buku-buku, pamphlet dan juga ceramah-ceramah tentang Syiah. Jadi boleh buka situ, boleh tengok, boleh dengar penjelasan-penjelasan daripada ustaz-ustaz kita yang mahir tentang ilmu Syiah ini. Kita kena dengar. Yang penting sekali nak kenal Syiah, mana-mana orang yang kutuk sahabat. Mudah ya. Oi, dia kata Abu Bakar tu tak betul. Sudah, boleh kenal tu muka. Boleh lari cepat-cepat, jangan duduk dekat dia. Syiah ni satu pahaman yang cukup dahsyat, kerana dia tidak berakhlak. Dia kata waktu Nabi wafat, semua sahabat murtad kecuali beberapa orang saja. Kalaulah murtad 2-3 orang, itu biasalah. Tapi kalau yang murtad ramai, tak murtad 4-5 orang, kita boleh mengatakan seolah-olah mereka mengatakan Nabi gagal dalam dakwah dia. Aisyah yang Nabi kita wafat di pangkuan dia pun jahat juga. Habis siapa yang baik? Ini macam tu. Kalau kita mari di kolej ni, kita kata kolej ni baguslah, semua pelajar-pelajar sini jahat belaka, kecuali 2-3 orang. Jadi kolej baik ke tak baik? Nak hantar anak sini ke tidak? Inilah fahamnya. Kalau semua sahabat murtad kecuali 2-3 orang, jadi dakwah Nabi berjaya ke tidak? Apa pun tak kata selalu senang. Muhammad tak berjaya dalam dakwah dia, tak betul, baru tentu senang kita bagi selalu atas muka tu apa yang ada dah. Ini berlindung, dia panggil taqiyah ni, berlindung bahasa berlapik, tapi benda tak ada. Dan saya sangat-sangat mengharapkan insya-Allah pihak kita di sini, sahabat-sahabat kita di kolej ini akan ambil peranan yang besar menjadi penjelasan kepada para pelajar dan juga masyarakat setempat tentang bahaya penyakit Syiah ini, insya-Allah. Jadi kita buka untuk persoalan yang terakhir sebelum kita akhiri dengan cerita pada hari ini. Saya buka dia.
Ya. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi masalah sekarang ni celaru. Sebab bila ada pendakwah ni kata Syiah sesat, ada sebahagian pendakwah lain kata tak sesat, dia cuma kutuk sahabat aje, kan? Jadi hari ni kita berpegang kepada fakta yang jelas. Kita akan ambil buku-buku yang menceritakan, yang mengorek, yang mengkaji daripada buku Syiah sendiri. Buku Syiah sendiri ni kata macam ni, dengan muka surat dia, dengan dia kata-kata dia dalam bahasa Arab, dalam bahasa Farisi, barulah kita boleh katakan penilaian bukan pada orang tapi pada buku dia, rujukan dia yang muktamad dalam mazhab dia ni, dalam agama dia, barulah kita boleh kata sesat ke tak sesat. Jadi kalau takat duk main orang masing-masing kepala, kerah kepala belaka pun kita ni, mana boleh sesat. Dia pergi Mekah juga, kalau pergi Mekah dia mesti kerajaan Saudi tak pernah masuk kalau sesat. Duk main lagu tu berat. Kita tak boleh main kerah kepala, kita kena main dengan hujah. Hujah, iqamatul hujah. InsyaAllah ada beberapa nama saya akan cadangkan, ataupun memang sudah ada cadangan pada pihak sahabat-sahabat kita di sini, orang-orang yang memang kerja dia hafal buku Syiah. Dia tahu belakang muka surat berapa, dalam kitab apa, kata-kata yang mencerca sahabat, yang maki sahabat, yang mengutuk sahabat ni memang sangat jelas. Tak perlu kita berlindung lagi tentang masalah ini. Jadi kertas yang saya bagi ni boleh ambil nanti, kalau belum cukup boleh ambil.